Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah yang ke-8 ini ialah membincangkan tentang masalah-masalah asas ekonomi. Kenapa wujudnya masalah ekonomi ini? Inilah pokok persoalan yang dikaji dalam disiplin ekonomi sebenarnya. Kita berbalik kepada kuliah-kuliah yang lepas, saya ada membincangkan tentang peranan pengguna. Macam peranan kita lah. Kita sebagai individu. Peranan kita yang pertama sekali apa dia? Iaitu kita nak memuaskan kepuasan kita. Iaitu untuk membolehkan kita mendapat tingkat kebajikan yang paling tinggi. Saya nak tanya saudara-saudari, kalau saya tanya apa hidup kamu yang kamu nak? Apa yang kamu nak sekarang ini? Nak makan? Nak pakai baju cantik? Nak ada kereta? Nak ada rumah? Macam-macam kita dah. Tiap-tiap orang akan berbeza, dia punya kehendak dia, keperluan dia berbeza. Permintaan ataupun minat janah kepada kehidupan dia berbeza dengan kehendak yang dimiliki oleh Zarah. Berbeza pula dengan kehendak yang dimiliki oleh Hakim. Jadi tiap-tiap pengguna ini akan mempunyai kehendak, ataupun tiap-tiap manusia yang ada dalam dunia ini mempunyai berbagai-bagai kehendak dia. Dan kalau boleh dia nak semua sekali. Dia nak makan yang bagus, yang sedap, dia nak pakai baju cantik, pakaian cantik, dia nak kereta yang bukan setakat kereta Myvi, dia mungkin nak kereta Mercedes, Kadang dia nak rumah bukan yang buruk, tapi rumah yang besar, rumah yang cantik dan sebagainya. Jadi apa maksudnya dalam ekonomi ini? Ekonomi ini ialah wujud kerana pertama, kehendak manusia kehendak pengguna. Siapa pengguna itu? Kita lah. Itu sebabnya saya katakan bahawa ekonomi ini tidak asing dalam hidup kita. Kehendak kita tu apa? Ada harta. Kehendak kita tidak ada harta, saudara-saudari. Kehendak pengguna adalah tidak. Ini saya gariskan ini. Tidak terhad. Ini persoalan yang penting ni. Disebabkan kehendak manusia ni atau kehendak pengguna ni yang tidak terhad ni lah yang akan wujudkan masalah macam-macam dalam dunia ini. Tapi kita boleh dapat semua tu tak? Kita tidak boleh dapat. Kenapa dia tidak boleh dapat? Kerana kita dibatasi oleh perkara yang kedua. Apa dia? Faktor pengeluaran adalah terhad. Ni dia. Apa maksudnya faktor pengeluaran yang terhad? Tenaga kita terhad, bukan? Kita tak boleh kerja 24 jam. Kita tak boleh buat semua sekali dalam satu masa. Kita tidak mempunyai modal yang besar, yang tidak terhad, boleh buat apa yang kita suka. Jadi faktor yang kita miliki adalah terhad. Jadi
kandak manusia yang tidak terhad ini akan dibatasi oleh faktor pengeluaran yang kita miliki adalah terhad. Jadi dua masalah yang bertentangan ini, kandak manusia yang tidak terhad, jumlah faktor yang kita miliki adalah terhad, maka semua sekali akan membatasi apa yang kita boleh buat, yang boleh kita perolehi. Betul tak? Mudah bukan? Cuba lihat balik semula. Cuba lihat diri saudara-saudari. Hayati diri sendiri. Tengok diri, apa yang kamu nak? Kalau masa sekolah sekarang, sekarang budak-budak sekolah pergi sekolah dengan motosikal. Tapi kamu datang daripada keluarga yang pendapatan keluarganya adalah rendah, kamu tidak mampu untuk beli motosikal. Bapa kamu tidak mampu untuk beli basikal. Kamu nak tak motosikal? Kamu nak. Tapi boleh tak kamu dapat? Kamu tak boleh dapat. Pasal bapa kamu tidak mempunyai wang yang cukup untuk beli motosikal. Jadi kamu akan mungkin mampu hanya setakat beli basikal. Kamu pergi sekolah naik basikal. Kamu iri hati tak dengan kawan yang pergi sekolah naik motosikal? Kamu iri hati. Kamu ada keinginan. Nampak tu? Ini kelakuan kita sehari-hari. Kelakuan kita yang kita alami dalam hidup ini. Iaitu kandak kita yang tidak terhad. Cuba kita bayangkan, macam kamu kat sekolah, kamu nampak cikgu pakai Mercedes, yang ada sekarang pakai MIV je. Agak cikgu tu terasa tak dia nak berangan nak dapatkan Mercedes macam kawan dia? Dia ada keinginan. Tapi boleh tak akan dapat? Mungkin dia tak boleh berdapat. Pasal pendapatan dia masih kecil lagi. Mungkin guru tu baru ngajar 2-3 tahun. Gajinya setakat 2,000 lebih. Tapi yang pakai Mercedes itu mungkin pengetua. Dengan gajinya 8,000 satu bulan. Dia mampu untuk beli. Jadi, si guru yang mempunyai MIV itu, ataupun yang pakai Viva itu, dia ada keinginan. Tapi, boleh dah dia dapat? Dia tak dapat. Kerana dia halang oleh faktor yang kedua ini. Nampak ni saudara-saudari? Inilah dua perkara yang menjadi pokok perbincangan di dalam disiplin ekonomi. Dua perkara inilah yang menimbulkan masalah yang besar di dalam ekonomi. Kerana daripada dua masalah ini akan timbul masalah yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, bahawa kandak manusia itu berbagai-bagai, dan di antara satu sama lain itu berbeza. Tidak semestinya sama. Saya suka makan nasi lemak. Saudara-saudari suka makan mi goreng. Si Kapoi suka makan mi sup. Berbagai-bagai. Jadi persoalan yang timbul dalam dunia ini ialah terlalu banyak barang yang harus dikeluarkan, perkhidmatan yang dikeluarkan untuk memenuhi kandak manusia. Tapi boleh tak dia mampu untuk mengeluarkan? Jadi akan timbul masalah yang lain. Pertama sekali ialah masalah apa barang. Atau dalam sebuah istilah kami disebut barangan. Barangan ini termasuklah perkhidmatan, dari apakah barangan yang hendak dikeluarkan.
Apakah barang yang nak dikeluarkan? Nasi lemak. Tapi berapa banyak nasi lemak nak dikeluarkan? Akan timbul masalah yang kedua. Berapa banyak barangan itu dikeluarkan. Okey? Faham tak? Ini kan mana hidup kita sehari-hari. Betul? Ini hidup kita tau. Kita hadapi ini. Kita menghadapi hidup ini dengan masalah yang wujud ini. Nampak tak? Mudah kan? Itu saya katakan ekonomi itu seronok. Pasal dia membincangkan keadaan kita, masalah yang kita hadapi. Bagaimana nak menyelesaikan masalah ini? Ini yang akan menjadi satu disiplin atau masalah akademik yang perlu kita pelajari untuk menyelesaikan ini. Supaya kita dapat memaksimalkan kepuasan ataupun tingkat kebajikan setiap individu yang ada di dalam negara tersebut. Faham tak? Ini akan kita bincangkan dengan lebih mendalam pada kuliah-kuliah yang akan datang. Dan sebenarnya yang ketiga ada satu lagi konsep dalam ekonomi, itu dia ada kos lepas, atau disebut dalam bahasa Inggeris opportunity cost. Ini akan saya terangkan satu atau dua kuliah yang khusus tentang konsep kos lepas. Ini agak berbeza dalam disiplin yang lain, kerana dalam ekonomi ini ada konsep kos lepas. Apa maksudnya ialah kalau kita mempunyai faktor pengeluaran yang terhad tadi, bukan? Dan kehendak manusia itu berbagai-bagai. Saya ambil contoh yang paling mudah sekali lah. Saya nak makan, saya suka nasi lemak. Masa yang sama saya juga suka mi goreng. Dalam konsep ekonomi, apabila saya gunakan faktor saya yang terhad tadi, mungkin duit saya hanya ada RM3 saja. Itu RM3 itu adalah faktor pengeluaran, faktor yang kita miliki. Kalau saya gunakan RM3 untuk membeli nasi lemak, kenapa saya suka buat keputusan beli nasi lemak? Pasal pada saya, nasi lemak ini akan memberi kepuasan yang lebih tinggi daripada kalau saya menggunakan duit itu untuk membeli mi goreng. Jadi dalam konsep ekonomi, apabila kita gunakan faktor pengeluaran itu untuk membeli nasi lemak, boleh tak kita dapat mi goreng? Kita tidak dapat mi goreng. Itu konsep dia. Jadi kos lepas itu merupakan untuk memiliki nasi lemak, saya terpaksa melepaskan mi goreng yang boleh saya perolehi. Jadi konsepnya ialah, konsep kos lepas ini ialah kita melepaskan barang yang kedua yang kita boleh miliki, tetapi terpaksa kita lepaskan. Nampak tu? Jadi masalah-masalah asas ekonomi ini wujud pertama, faktor yang pertama sekali ialah kerana masalah manusia mempunyai kehendak yang tidak terhad.
Tujuannya ialah kerana dia nak memaksimalkan kepuasan dia ataupun tingkat kebajikan dia. Dia nak semua sekali. Kalau boleh, dunia ni memang dia punya. Tapi dia tidak mampu. Kerana apa tidak mampu? Kerana faktor yang dimiliki adalah terhad. Very simple, kan? Mudah je. Jadi daripada dua keadaan yang tersebut, dua keadaan yang bertentangan tersebut akan menimbulkan persoalan, apakah barang yang nak dikeluarkan? Dan nanti kita akan lihat balik berapa banyak barang itu dia keluarkan. Nampak? Dan apabila kita dah buat keputusan apakah barang yang dikeluarkan, persoalan yang kedua timbul ialah berapa banyak barang itu dikeluarkan. Faham tadi? Faham apa yang saya terangkan? Pertama timbul apakah barang yang nak dikeluarkan. Yang kedua, berapa banyak barang itu dikeluarkan. Yang ketiga, apakah kos lepas bagi mendapatkan barang tersebut. Faham tu? Jelas kan? Mudah kan? Inilah konsep yang kita bincangkan dalam disiplin ekonomi. Sungguh menarik. Jadi kamu tak payahlah menghafal ekonomi ini. Kamu fahamnya, kamu tengok diri kamu je, itulah yang kamu pelajari dalam ekonomi. Mudah saja. Seronok. Kita sambung kuliah yang akan datang. Terima kasih. 5 minit.